warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang di-Pertua, ahli-ahli Dewan Rakyat yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya memanjatkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan peluang bagi saya menyampaikan ucapan perbahasan menjunjung kasih di atas titah ucapan diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sempena perasmian penggal ketiga Parlimen ke-15 pada 26 Februari yang lalu. Mengenai kos sara hidup, lebih 1 tahun sudah berlalu istiadat Majlis Perasmian Penggal Kedua Parlimen ke-15 pada Februari 2023. Masa berlalu begitu pantas. Sungguh pun baru saja 1 tahun lebih kita berada dalam Parlimen ke-15, namun negara tercinta Malaysia yang dikemudi oleh kerajaan perpaduan menimbulkan pelbagai masalah. Negara dilanda dengan pelbagai cabaran dan rakyat di bawah sana terus dihimpit dengan segala kesusahan dan keperitan dalam mengharungi kehidupan harian mereka. Apa tidaknya, harga barang naik mendadak, harga makanan ruji staple food seperti beras naik mendadak. Beras tempatan sudah tiada, entah ke mana perginya, walhal pesawah masih terus menanam padi. Mengikut perangkaan, beras tempatan menyumbang 60 sehingga 70% kepada permintaan negara, manakala beras import hanya 30 ke 40%. Tetapi yang ada di pasaran hanya beras import. Kita berharap agar kerajaan ataupun janji arahan Perdana Menteri Tambun, isu beras dapat diselesaikan selewat-lewatnya 20 Mac 24 akan datang. Kerajaan Perpaduan Madani sejak mengambil alih tampuk pemerintahan pada 24 November 2022 telah melancarkan pelbagai dasar, program dan projek seperti National Energy Transition, New Industry Master Plan 2030, gaji progresif ekonomi madani, memperkasakan rakyat dan macam-macam lagi. Semua dasar-dasar yang dilancarkan bagi saya tiada masalah, semua baik. Tapi isu yang menekan kehidupan rakyat terutamanya yang berpendapatan rendah, tidak kira di luar bandar atau di bandar, wajib dan perlu ditanangi segera. Rakyat hidup susah ini tidak perlu berapa banyak pelaburan, transisi tenaga dan sebagainya, tetapi mereka mahu apa yang mereka mahu ialah kos sara hidup perlu diselesaikan sepantas mungkin. Tak cukup dengan rakyat terbeban yang amat sangat dengan kos sara hidup yang sentiasa meningkat. Bermula 1 Mac 2024, SST pula naik daripada 6% ke 8%. Sungguh pun makanan, minuman serta komunikasi dikecualikan dari kenaikan, namun banyak lagi aspek kehidupan rakyat, harian rakyat akan terkesan yang secara langsung menambahkan beban kewangan mereka. Rakyat masih perlu membayar kos sara asas hidup yang lain seperti kad kredit, insurans, perubatan, logistik, e-hailing, tiket penerbangan, penginapan, internet, perkhidmatan profesional seperti nasihat perundangan dan perikanan, termasuk juga keperluan asas air dan elektrik, kerana kedua-dua ini adalah ibu kepada segala kenaikan kos. Golongan M40 dijangka paling teruk terjejas kerana B40 akan layak menerima pelbagai bantuan. Untuk bajet 2025, Kubang Palsu berharap agar kerajaan dapat mempertimbang dan mengembalikan semula GST pada kadar yang lebih rendah. GST ini saya percaya mampu menambahkan pendapatan kerajaan dan mengurangkan kos kepada rakyat jelata. Mengenai kejatuhan nilai ringgit, Tan Sri Yang di-Pertua, di kesempatan ini saya ingin menyentuh mengenai nilai ringgit. Ramai pembahas telah menyentuh mengenai kejatuhan nilai ringgit. Perdana Menteri Tambun telah menyebut 2 perkara yang bagi pendapat saya agak janggal. Pertamanya, bila pemberita bertanya beliau mengenai kejatuhan ringgit, respon beliau ialah Gubernur Negara. Tanyalah Gubernur Negara. Ini telah berlaku dalam sejarah. Sepatutnya sebagai Menteri Kewangan, beliau sendirilah kena jawab. Kedua-duanya beliau menyatakan bahawa kejatuhan nilai ringgit akhir-akhir ini tidak sama dengan sewaktu tahun 1998. Memang tak sama, memang betul tak sama. Tiada siapa yang kata sama. Pada tahun 1998, nilai ringgit jatuh kerana Asian Financial Crisis. Bukan ringgit terjejas sahaja, tetapi Thai Baht, Rupiah Indonesia
rupiah Indonesia, won Korea Selatan dan mata wang beberapa negara lain juga jatuh. Ini kita semua faham. Tetapi kejatuhan ringgit sekarang ini kita tak berapa faham. Kejatuhan nilai ringgit berbanding USD lebih teruk dari Indonesia rupiah, lebih teruk dari Filipina peso, lebih teruk dari Indian rupee, lebih teruk dari Vietnam dong, renminbi China, Taiwanese dollar dan lain-lain. Kejatuhan mata wang yang lebih teruk dari ringgit hanyalah Japanese yen, ruble, Russian ruble dan Turkish lira. Cuba lihat nilai ringgit berbanding dengan mata wang seperti berikut. Pound sterling kita jatuh 10.7%. Renminbi China 3.1% kita jatuh. Thai baht kita jatuh 4.8%. Mungkin itu sebabnya baru-baru ini cuti sekolah tak ramai orang pihaknya. Sebab mereka tak mampu lagi. Sebab bila tinggal 7 ringgit, 7 baht 1 ringgit. Dan mungkin dia akan turun kepada 6 baht. Kemudian euro kita jatuh 8.3%. Singapore dollar dekat 7%. USD 62%. Kerajaan sepatutnya memberi fokus kepada usaha menangani kelemahan-kelemahan dalaman dalam negara sendiri yang memberi kesan kepada ringgit daripada memberi atribut ringgit lemah kepada faktor-faktor luaran. Menurut kata seorang pakar ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Tan Sri Nur Adlan, bukan saja Bank Negara, Putrajaya juga perlu mainkan peranan dalam mengukuhkan nilai ringgit. Putrajaya harus memberi fokus pada economic fundamental dan bukan sahaja menunjuk jari kepada perubahan-perubahan yang berlaku di Amerika Syarikat dan global economy yang menyebabkan nilai ringgit jatuh. Jika asas-asas ekonomi tidak diperkukuhkan, ringgit mungkin akan masuki julat yang keempat, fourth range, iaitu RM5 bagi $1 Amerika. Betul apa dikatakan oleh Gubernur Bank Negara bahawa kejahatan ringgit dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kenaikan faedah di Amerika Syarikat, geopolitik, perang Ukraine, perang Hamas Israel dan ketidakpastian ataupun uncertainty prospek ekonomi China. Tapi perlu diingat juga isu dalam negara seperti dasar-dasar ekonomi dan sentimen. Sentimen seperti 1MDB, DNAA, dendam tak sudah dan termasuk juga memujuk ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional menyokong kerajaan mampu menghasilkan sentimen negatif dan menjejaskan nilai ringgit. Bagi tahun 2024, tiada jaminan keadaan akan menjadi lebih baik. Isu pilihan raya Presiden Amerika Syarikat November 2024, geopolitik, perang Ukraine, perang Hamas Israel, semua ini akan menjejas ekonomi dan nilai ringgit. Malaysia sebagai sebuah negara perdagangan ataupun trading nation, nilai dagangannya ekspor amat penting kepada ekonomi negara dan juga kekuatan nilai mata wang ringgit. Bagi tahun 2023, nilai dagangan negara jatuh daripada 2.83 trilion pada tahun 2022 kepada 2.4 trilion pada tahun 2023, 7.3% ataupun 194 bilion berbanding dengan 2022. Setelah 2 tahun berturut-turut semasa pandemik mencatat peningkatan yang teruk, manakala nilai ekspor pula menguncup 8% kepada 1.426 trilion dan import 64% kepada 1.21 trilion. Sungguh pun nilai pelaburan sektor perbuatan meningkat seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tetapi nilai ekspor tidak begitu memberangsangkan. Sebab musabab. Pertamanya penurunan nilai ekspor semikonduktor 70 bilion. Ekspor merchandise turun 8%. Pertumbuhan ekonomi China perlahan 3.2%. Kejatuhan ekspor dengan China 9 bulan pertama ialah 2.5%. Mineral jatuh, plastik jatuh, kelapa sawit pun jatuh. Pelaburan yang diterima oleh negara kita terbagi kepada dua. Pelaburan dari luar negara yang terlibat dalam capital market. Capital market termasuk stock market, bond market dan currency market. Pelabur-pelabur akan melihat kepada petunjuk ekonomi semasa ataupun current economic signal bagi sesebuah negara sebelum memutus untuk melabur dalam capital market. Ucapan perbahasan saya hari ini memberi tumpuan kepada pelaburan diluluskan oleh MITI Maida. Seperti mana diumumkan oleh Amat Perdana Menteri dan Menteri MITI bahawa jumlah pelaburan pada tahun 2023 ialah 329.5 bilion ringgit. Pelaburan ini melibatkan sektor perkhidmatan 168 bilion, pembuatan 152 bilion, primary sector, perdagangan sebagainya 91 bilion. Daripada pelaburan diluluskan,
188 bilion ialah FDI, foreign direct investment, dan 141 bilion domestic investment. Persoalannya adalah, adakah semua pelaburan yang diluluskan oleh MITI akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat? Keduanya, adakah semua pelaburan yang diluluskan akan direalisasi sepenuhnya? Berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri, tidak semua pelaburan diluluskan akan dilaksanakan sepenuhnya. Ini disebabkan oleh pelabur-pelabur akan menghadapi sebagai masalah seperti tanah, sumber kewangan dan sebagainya. Selalunya ia melibatkan pelabur-pelabur tempatan. Saya ingin bercakap berhubung dengan bahasa kebangsaan, Tan Sri Speaker. Berhubung dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, saya ingin merujuk kepada titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 26 Februari yang lalu. Quote, saya perhatikan setelah lebih 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna kerana masih ada generasi hari ini yang gagal menguasai bahasa kebangsaan. Ini yang di-Pertuan Agong berucap. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara adalah satu-satunya lambang paling terselah untuk kita dikenal pasti sebagai sebuah negara bangsa ataupun nation state, iaitu negara merdeka yang berdaulat dengan penduduknya bersatu yang sama-sama mempamerkan identiti nasional untuk negara dan identiti budaya bagi rakyat. Untuk kita di Malaysia, kriteria linguistik inilah yang hanya boleh digunakan sebagai lambang asas lagi utama kepada kewujudan kita sebagai bangsa, sebagai negara bangsa. Akhir-akhir ini, Tan Sri Ketua, isu dalam memperkasa dan mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti tidak diperdulikan. Kalau ada pun usaha dilakukan, ia hanya sekadar melepas batuk di tangga. Malangnya, sikap sebegini tidak membantu bagi kita membentuk pemikiran maupun tingkah laku yang positif dalam memperkasakan bahasa kebangsaan. Minta lebih sikit, Tan Sri. Last point. Dalam hal ini, nasionalisme bahasa Melayu yakni usaha untuk mempromosi bahasa Melayu agar dibanggai, disayangi dan ditaati sebagai bahasa negara dan bahasa milik kita bersama, perlu dipupuk sesegera mungkin serta diwujudkan segera sikap kebersamaan sebagai bangsa Malaysia yang sentimen nasionalnya utuh lagi kental setiap masa. Saya percaya inilah satu-satunya formula yang amat berkesan dalam menjalin dan memperkukuhkan perpaduan kaum di negara kita Malaysia. Saya berharap Kerajaan Madani hari ini yang dipimpin oleh seorang bekas Presiden Persatuan Bahasa Melayu di Universiti Malaya suatu ketika dulu tahun 60-an, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, akan menyuntik semangat baru dalam usaha memertabat dan mendaulatkan bahasa Melayu dalam erti kata sebenar. Bahasa Melayu dan kesetiaan kebangsaan berpisah tiada. Ini keperluan Kubang Pasu, Tan Sri. Kalau saya tak cakap, tak boleh balik. Kubang Pasu ingin memohon kepada kerajaan, khususnya Kementerian Kerja Raya, untuk membina jejambat flyover dari lokasi lampu isyarat berhadapan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Changlun hingga ke Simpang 4 lampu isyarat menuju ke Universiti Utara Malaysia. Ini kerana jalan raya ini adalah oleh kerana jalan raya antara dua lampu isyarat berkenaan melalui trafik jam yang teruk. Ini jalan utama untuk pergi ke Thailand, Tan Sri Speaker. Cukup teruk. Saya dimaklumkan oleh pihak JKR Kubang Pasu bahawa perubahan ini telah dibuat. Mohon dipercepatkan. Tan Sri Speaker, kerajaan hari ini bukanlah kerajaan perpaduan dalam arti kata sebenar. Ia hanyalah kerajaan campuran yang terdiri daripada berbagai parti. Di peringkat kepimpinan tertinggi nampaknya harmoni, tetapi di peringkat bawah semua kita tahu suasananya berbeza sekali. Contoh, cadangan supaya Kampung Baru Cina diangkat sebagai tapak UNESCO ditentang hebat oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia dan Setiausaha Agung UMNO Malaysia. Cadangan beras putih madani ditentang oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Tan Sri Speaker, saya dengan ini menyokong usul menjunjung kasih titah ucapan diraja Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.